Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Bersama saya Syah. Okey, hari ini kita akan belajar tentang tajuk bunyi untuk sains tahun 4. Sebelum tu jangan lupa subscribe, like dan share. Okey, getaran dan bunyi. Bunyi dihasilkan oleh getaran. Apabila objek yang bergetar, dia akan menyebabkan molekul udara juga akan bergetar dan dia dapat didengari oleh kita. Seterusnya, getaran dan bunyi. Cara bunyi dihasilkan melalui tiupan, ketukan, petikan, gesekan dan juga tepukan. Seterusnya, getaran dan bunyi. Contoh bunyi dihasilkan. Contoh yang pertama, apabila seruling ditiup, udara di dalam seruling bergetar. Yang kedua, tali yang dipetik atau digesek bergetar. Yang ketiga, apabila xilafon diketuk, xilafon bergetar. Dan yang keempat, kepingan simbal bergetar apabila ditepuk. Bunyi bergerak. Bunyi bergerak ke semua arah. Faris, Teruni dan juga Melan boleh mendengar bunyi loceng penjual aiskrim walaupun mereka berada pada kedudukan yang berbeza. Mereka boleh mendengar bunyi loceng daripada penjual aiskrim kerana bunyi bergerak ke semua arah. Bunyi bergerak. Contoh lain, bunyi bergerak ke semua arah. Jadi gelombang bunyi ni dia boleh menyebabkan kita mendengar bunyi yang dihasilkan. Individu pada kedudukan arah bertentangan dapat mendengar bunyi siren kerana bunyi bergerak ke semua arah. Terusnya, bunyi boleh dipantulkan. Arah bunyi dipantulkan semula. Apabila bunyi terkena pada suatu permukaan yang keras, bunyi akan dipantulkan semula. Bunyi boleh dipantul. Contoh pantulan bunyi. Menjerit di dalam gua. Awak akan dengar balik apa yang awak jerit tadi. Kemudian, menjerit di dalam dewan yang kosong. Kenapa ini berlaku? Kerana bunyi telah dipantulkan pada permukaan yang keras. Fenomena pantulan bunyi. Arah bunyi, bunyi dipantulkan. Sama juga dengan sifat cahaya yang kita belajar sebelum ini. Pantulan bunyi berlaku di sekeliling kita. Pantulan bunyi digunakan oleh manusia dan haiwan dengan pelbagai cara. Contoh fenomena pantulan bunyi: gema, ultrasonik dan juga sonar. Fenomena pantulan bunyi. Gema. Gema ialah bunyi yang terhasil apabila bunyi dipantulkan pada permukaan yang keras. Fenomena pantulan bunyi. Ultrasonik. Ultrasonik, apa itu ultrasonik? Ultrasonik ialah bunyi yang tidak dapat didengar oleh manusia tetapi dapat didengar oleh haiwan seperti kelawar, ikan lumba-lumba dan paus untuk memandu arah dan mengesan lokasi mangsa masing-masing. Dalam bidang perubatan, pantulan bunyi ultrasonik digunakan untuk mengesan organ di dalam badan pesakit atau bayi di dalam kandungan. Fenomena pantulan bunyi. Sonar. Sonar ialah teknologi pantulan bunyi ultrasonik yang digunakan untuk mengesan objek di dalam air. Okey, untuk menangkap ikan pun dia boleh gunakan. Untuk mengesan ikan yang berada di bawah ataupun di dalam air.
Bunyi yang berfaedah dan bunyi yang mudaratkan. Bunyi memberikan pelbagai kesan kepada kehidupan kita. Terdapat bunyi yang berfaedah dan bunyi yang memudaratkan kita. Bunyi yang berfaedah dan bunyi yang memudaratkan. Contoh bunyi yang berfaedah. Bunyi suara membolehkan kita berkomunikasi. Kedua, bunyi muzik boleh menghiburkan. Bunyi deringan telefon memberikan maklumat ada panggilan masuk. Bunyi siren ambulan pula memberikan isyarat kecemasan. Mengurangkan pencemaran bunyi. Bunyi yang terlalu kuat atau bunyi yang tidak diingini dapat dikurangkan supaya lebih senyap atau kurang jelas. Cara mengurangkan pencemaran bunyi menggunakan pelindung telinga, penggunaan penyerap bunyi. Mengurangkan pencemaran bunyi menggunakan pelindung telinga. Petugas di landasan kapal terbang menggunakan pelindung telinga untuk melindungi telinga supaya tidak rosak akibat bunyi pesawat yang terlalu kuat. Mengurangkan pencemaran bunyi. Penggunaan penyerap bunyi. Penyerap bunyi seperti apa? Seperti permaidani, lansir dan tingkap dapat mengurangkan getaran bunyi. Sekian saja daripada saya. Semoga memberi manfaat kepada kalian semua. Sebelum tu, jangan lupa subscribe channel saya. Sekian.